Terima kasih Tuan Speaker beri saya ruang untuk bincang bajet ini. Saya nak bincang bajet ini daripada perspektif rakyat biasa di Malaysia. Saya telah buat satu kajian selepas penggal parlimen yang lepas di kawasan saya di Sungai Siput untuk kaji situasi ekonomi orang-orang kampung di kawasan saya, dan saya dapat kumpulkan data untuk 130 keluarga, dan saya dapati daripada kampung keluarga-keluarga berkampung di kawasan saya, 45% daripada mereka, 45% daripada mereka dapat pendapatan bulanan di bawah 1,200 sebulan, dan 40% lagi dapat pendapatan bulanan untuk keluarga antara 1,200 sampai 2,000 sebulan. Hanya 15% saja daripada keluarga-keluarga di kawasan desa di Sungai Siput dapat lebih daripada 2,000. Nah, inilah statistik daripada kajian saya. Dan 1,200 ini tak cukupi untuk satu keluarga. Dia tak boleh menampung semua perbelanjaan keluarga. Nah, hantar anak ke tuition tentu tak boleh. Hantar sekolah pun susah. Bolehlah, tapi yuran bas, bil elektrik, mereka ada masalah. So, inilah saya ingat kadar kemiskinan di kawasan desa di Sungai Siput adalah 45% ke atas. Dan dia sama juga di kawasan-kawasan luar bandar, di lain-lain kawasan. Tapi saya hairanlah bila Perdana Menteri kita bentangkan bajet. Dia katakan kadar kemiskinan di Malaysia hanya 0.6% pada tahun 2014. Seolah kita sudah membasmikan kemiskinan, kita sudah jadi negara yang kaya, yang maju. Saya rasa Perdana Menteri kita sudah jadi mangsa propaganda kerajaan sendiri. Kerana bila ditetapkan garis kemiskinan pada paras RM830 untuk sebuah keluarga untuk sebulan, dari segi angka you look good lah. Nampaknya you sudah solve the problem of poverty dengan izin. Tapi ini jauh daripada realiti. Saya ingat untuk kawasan luar bandar kita mesti tetapkan RM1,500 sebulan sekeluarga sebagai garis kemiskinan. Dan mungkin untuk bandar-bandar kita kena tetapkan RM2,500 sebagai garis kemiskinan. Itu lebih realistik. Jadi kita tetapkan macam itu, 1,500 dekat luar bandar, 2,500 dekat bandar. Artinya hampir 25% daripada keluarga kita akan didefinisikan sebagai miskin. Itu lebih realistik. So we are not doing that, Daripada kajian saya dapat hampir 20% daripada lelaki-lelaki dari keluarga ini, mereka kerja untuk gaji yang di bawah RM900. Walaupun kita ada garis kemiskinan $900 itu, mereka tak dapat itu. Kerana mereka kerja sebagai kontrak di ladang, kerja-kerja sikit di bawah kampung, dan di felda, di ladang, dia kerja kontrak. Dan jika mereka insist gaji 900, dia tak akan dapat kerja. Kerana Malaysia kita ini, kita ada 3.5 juta pekerja asing tanpa izin. 3.5 million. Di Sungai Siput pun ada ribu-ribu orang pekerja asing tanpa izin, yang sedia kerja untuk gaji di bawah paras minima itu. Di ladang, di kilang pun, di felda. So jika orang kampung insist mesti bayar saya gaji minima, dia tak akan dapat kerja. Okay. So kemiskinan di kawasan luar bandar, satu isu besar ialah gaji yang rendah di bawah paras $900 itu, dan kehadiran parti itu ada satu perkara penting dalam isu ini. Tapi saya nak bincang sikit bagaimana ini isu parti ini, pekerja asing tanpa izin. Minggu lalu ada 33 orang daripada Sri Lanka bekerja di satu kilang panggil Hume Sandport dekat Sungai Siput yang datang ke pejabat saya. Mereka telah dapat daripada Sri Lanka kerja di Hume Sandport ini 4 bulan dulu. Masalah mereka hadapi ialah majikan tak mematuhi semua syarat-syarat dalam dia punya kontrak. Tak bayar dia allowance semua. So bila mereka bawa ini kepada majikan, apa yang berlaku ialah majikan sudah buang mereka semua. Dia pergi ke pejabat immigration, dia potong kontrak, dia ambil apa dipanggil COM, check out memo. Dalam 4 hari dia sudah book tiket untuk mereka balik ke Sri Lanka.
So pekerja ini baru datang 4 bulan saja. Dia beritahu saya dia sudah pinjam RM6,000 Malaysia lah dia beri nilai untuk bayar ejen. Jika dia sekali hantar balik, dia belum bayar balik itu hutang. So what can they do? So saya beritahu pada mereka, okay, saya boleh bantu you, I boleh bawa you, esok kita pergi ke IR, perhubungan perindustrian, kita daftar kes, lepas tu kita pergi terus ke immigration, kita cuba dapat PAS, kalau PAS khas lah, special PAS. Ini boleh didapati. Tapi saya beritahu mereka, ini PAS khas ini tak bagi you peluang untuk kerja, tak izin you kerja. You dapat bayar RM100, dapat PAS khas itu, dapat 1 bulan di Malaysia, tapi masih tak boleh kerja. Kita kena pohon lagi. So dia kata, janji akan bawa dia hari esoknya. Tapi pagi esok dia panggil saya cakap, ada ejen yang bagi tahu mereka, tak apa, datang pada saya boleh uruskan semua, saya boleh cari kerja, saya boleh dapat you PAS permit kerja. Itu tipu. Saya takkan dapat senang. Tapi setengah daripada pekerja itu yang dibuang kerja, dia pergi underground lah. Dia tak nak balik ke Sri Lanka. Hanya setengah balik Sri Lanka dengan beban hutan, setengah lagi jadi parti lah. Jadi pekerja asing tanpa izin. Jadi ini saya ceritakan kisah ini kerana ini parti ini pekerja asing tanpa izin, kebanyakan daripada mereka tak masuk Malaysia sebagai parti. Mereka datang dengan izin sebagai sah. Tapi mereka dijadikan pekerja asing tanpa izin oleh perangai majikan lah. Dan oleh sistem undang-undang kita ada sini. Mereka dibuli, mereka tidak ada ruang untuk balik, untuk lawan balik, untuk tuntut dia punya hak mereka. Dia enggan balik tanpa selesaikan hutang-hutang mereka. Oleh itu mereka terpaksa jadi pekerja asing tanpa izin. So ini saya ingat satu yang kita kena ambil kira dan menangani. Kerana ini satu isu bukan hanya human rights untuk pekerja asing. Ini jejaskan kehidupan B40 kita yang juga bersaing untuk kerja yang sama dan mendapati bahawa paras gaji di situ ditekan ke bawah oleh kehadiran pekerja asing. Bila saya bawa isu ini, banyak kali saya kena tekan, saya kena dikritik oleh orang rakyat Malaysia yang katakan, kenapa you cakap berkenaan dengan pekerja asing? Mereka tak tengok connection dia. Ada connection rapi antara situasi pekerja asing. Jika mereka kena dibuli, jika paras gaji boleh ditekan ke bawah minima, ini efek kita punya V40 di kampung-kampung kita, di bandar-bandar kita. So, memang dia berkaitan. Ya? Okey. Tapi malangnya, dalam belanjawan ini, langsung tak ada kesedaran. You boleh naikkan paras gaji minima ke 1,000. Ya, Pak Berita bangun. Terima kasih, Sengat Sebut. Ya, sidang. Terima kasih, Tuan Speaker. Saya terpanggil untuk membuat sedikit celahan di atas sebab dalam ucapan saya, Sengat Siput, saya juga ada menyentuh tentang bagaimana pendatang asing ini telah menimbulkan berbagai masalah, bukan kerana kita membela pendatang asing, tetapi yang lebih penting daripada itu ialah saya meminta sikit pandangan, adakah kerana selama ini Kementerian Dalam Negeri yang mengeluarkan permit untuk pekerja asing, lalu mereka jadikan ini sebagai perdagangan manusia untuk mereka mengaup kekayaan, sedangkan saya mencadangkan dalam ucapan saya, Kementerian Sumber Manusia lah sepatutnya memberikan permit bagi mereka melihat keperluan serta memastikan standard piawaian gaji dan sebagainya dipatuhi. Apa pandangan Sungai Sebut? Terima kasih Pak Bunta. Saya rasa kita kena analisa situasi ini. Ini kedatangan pekerja asing ini, siapa dapat faedah dan siapa yang dapat beban, yang dapat kesan-kesan negatif. Yang saya baru ceritakan bagaimana B40. Dan di B40 ini 75% daripada B40 ada daripada kaum Melayu, masyarakat Melayu. Mereka yang dapat pada daripada ini. Siapa yang dapat untung? Yang dapat untung daripada kehadiran
pekerja-pekerja asing yang boleh dibuli, yang boleh dibayar di bawah paras RM900 itu adalah majikan-majikan satu, ejen-ejen yang bawa mereka masuk, ya, dan juga labor contractor, dan mungkin juga pegawai-pegawai tinggi dalam immigration yang dapat komisen. So, kita boleh katakan top 10% ini berfaedah, beruntung daripada perkara situasi ini. Yang para adalah orang pekerja asing juga dan juga B40 kita sendiri. Jika kita nak kendali masalah ini, ya, bagaimana kita kendalikan? Saya ingat satu yang important ialah kita mesti wujudkan peluang untuk mereka menuntut hak mereka, untuk membela diri sendiri. Katakan mereka dibuli oleh majikan mereka, kita mesti buka ruang untuk mereka untuk bawa isu dia kepada Labour Court, Mahkamah Buruh ataupun kepada IR, Industrial Relation, untuk tuntut balik. Tetapi apa sekarang berlaku sekarang, walaupun undang-undang kita ada, mereka boleh buat, tapi mereka datang atas permit kerja yang di tangan majikan, dan majikan boleh dapat COM, check out memo, macam itu saja, dan dia dijadikan haram lepas itu. Mereka kena balik, jika tak balik mereka sudah jadi parti. Dan bila kita bawa dia ke immigration minta special pass, tak senang juga. Immigration pun kata bila tunjuk kaya dapat tarik mahkamah IR itu baru dia bagi. Tapi IR tak bagi mahkamah terus. IR bagi buat conciliation dulu. Conciliation itu mungkin ambil 1 bulan, sebulan setengah. Dalam jangka masa itu mereka tak boleh dapat special pass. Walaupun kita pergi merayu, dia kata tak boleh. Ini kita boleh selesaikan. Kita boleh katakan pihak immigration jika dapat surat daripada IR ataupun pejabat buruh yang mengatakan dia sudah mengadu, dia sudah filekan satu aduan secara rasmi, mesti beri special pass. Ini boleh selesai masalah ini. Satu lagi masalah ialah selepas dapat special pass pun hanya boleh duduk di negara, tak boleh kerja. Macam mana dia nak hidup? Bila dia dibuang kerja daripada majikan, majikan akan keluarkan dia daripada hostel dia. So dia ke mana? Duduk di mana? Makan macam mana? Tak boleh kerja. Mesti kerja lah. Jika duduk sini nak kerja, mesti kerja. Kena tangkap oleh polis, tangkap oleh immigration, apa nak buat? Atau jika boleh, bayar lah. Bayar escape. So inilah masalah mereka. So this is the problem, we got to solve. Yeah? So kita perlu khas itu atas pengesahan daripada IR, permit kerja. Yang ketiga kita kena tengok ialah, jika kita ada 3.5 million pekerja asing tanpa izin, mereka di mana? Ada mereka duduk merata Malaysia goyang kaki ke? Ataupun mereka hidup dimakan oleh kerana derma daripada orang Malaysia pada mereka ke? How are they living? Dia kerja dengan majikan-majikan di Malaysia. 3.5 million kita banding dengan orang yang bayar EPF di Malaysia. Sekarang bayaran EPF di Malaysia hanya lebih kurang 6 juta. So 3.5 million ini yang kerja juga, satu sektor yang begitu besar. Majikan kita yang gaji mereka. Kerana mereka boleh do it and get away with it. Mereka tidak ditangkap. Majikan tak ada tangkap. Dia kena tangkap itu orang asing, parti itu kena tangkap, dipenjara, disebat, dia kena. Tapi majikan tak kena. Kita ada undang-undang, Tuan Speaker. Kita ada undang-undang, kita ada Akta Imigrasi, Section 55B, Subsection 3, yang mengatakan jika sebuah majikan ada 5 orang pekerja asing tanpa izin, 5 orang ke atas tanpa izin, majikan itu boleh dipenjarakan sekurang-kurangnya 6 bulan. Berapa orang majikan dengan kehadiran 3.5 million itu dalam tahun yang lalu, berapa orang majikan telah dipenjarakan untuk menggaji pekerja asing? Saya tak ada. So, ini kelemahan dalam penguatkuasaan law kita yang berpihak pada T10, top 10%, menjejaskan kehidupan B40 di Sungai Siput. Ada perkaitan. Ini bukan saya bleeding heart liberal yang hanya sokong human rights orang asing. Itu pun memang betul lah. Kita manusia, kita kena tengok hak mereka juga. Tapi ada berkaitan antara hak mereka, standard mereka dan standard B40 kita. Dan siapa yang untung ialah T10 kita.
T10 kita yang untung ini. Okey. So inilah isu saya ingat yang langsung tidak diambil kira dalam bajet kita. Ini satu isu yang tekan kehidupan orang di bawah, tapi tidak langsung diambil kira. Saya balik kepada kajian saya. 1/4 daripada orang di kampung-kampung di Sungai Siput adalah pekebun getah, kelapa sawit sikit. 90% pada mereka kerja atas tanah yang 3 ekar ke bawah. Dan macam penoreh getah ini, dia menoreh getah itu 3 ekar itu selang hari. So, dia hanya dapat kerja 3 hari seminggu dia dapat kerja. Dan juga ada orang-orang lain juga yang dikata dia kerja kampung. Kita tanya dia apa itu kerja kampung, kita dapat tahu dia kerja hanya 2-3 hari seminggu. Tak ada cukup kerja. So jadi ya, ada 40% lelaki di kawasan desa Sungai Siput yang tidak dapat kerja penuh masa di Sungai Siput. Hanya dapat 2-3 hari seminggu. Tapi soalan dia ialah, kenapa kita ada ribu-ribu pekerja asing di Sungai Siput, di ladang, di kilang. Tapi ini pekerja ini tak dapat kerja. Jawapan dia ialah bukan kerana orang Melayu malas. Bukan. Kerana kilang dan ladang lebih suka dapat pekerja asing. Lebih murah, lebih senang untuk dibuli, dia suka. Walaupun dia pura-pura mengambil orang tempatan, dia buat iklan semua, tapi dia tak mahu orang tempatan. Saya ada temu juga dalam kajian saya dengan seorang lelaki Melayu, 30 tahun. Dia kata kerja kampung. Dia kata, kenapa tak kerja dekat kilang? Gaji lebih baik. Dia kata, doktor ada. Saya kerja dekat Isolite. Saya kerja sebagai di bawah kontraktor buruh. Saya kerja di bawah kontraktor buruh. Gaji saya 900 sebulan. Saya kata, apa masalah? Dia kata, masalah dia bayar overtime dengan kadar 1.0. Dalam undang-undang kita, jika overtime, kita kena bayar 1.5. So, kita ambil 900, bahagi 26 hari, bagi lagi 8 jam sehari, kita dapat 4.33, RM4.33 sejam. Itu dia punya kadar biasalah. Jika kena bayar OT dengan 1.5, kita darab 1.5 itu, kita dapat 6.49. So, pekerja ni, dia dibayar dengan 4.33, bukan 6.49. Tiap hari ada overtime 4 jam, tapi dia dibayar dengan kadar 4.33. Bila dia pergi cakap dengan majikan pun majikan Melayu. Outsource itu Melayu. Cakap pada dia, saya tak paksa you. You suka kerja, you kerja sini. Ya, Sungai Siput boleh gulung. Suka. Oh, okey, saya akan gulung. Kalau kata, jika you suka kerja sini. Jika you tak suka, you pergilah. Lepas itu, dia tak bagi dia overtime. So, dia malu. Dia berhenti kerja. So, ini isu, bila kita, dan juga, saya bila balik ke Hume Sembot kes Sri Lanka itu, mereka kena bayar levy. Dalam kontrak dia, duit levy itu RM100 dipotong daripada gaji mereka. Jika pekerja kita, pekerja tempatan, majikan kena bayar 900, juga kena bayar 13% dia punya caruman KWSP. Jadi itu lebih kurang RM117 sebulan. So Malaysian worker tempatan ini lebih mahal. You kena bayar gaji minima, lepas tu kena bayar KWSP. Untuk orang Sri Lanka itu, you boleh selamatkan levy. So ini struktur pasaran buruh adalah masalah untuk B40 kita. Tapi ini saya gulung sekarang. So tapi isu ini tidak diambil kira dalam bajet kita. So, overall standard kerja ini tekan pekerja kita. So walaupun kita naikkan gaji minimal RM100, itu bagus. Ya, kita meningkatkan kita punya BRIM. Kita bagi lebih longgaran GST untuk ubat-ubat. Yes, itu semua bagus. Tapi main issue dia gaji, pendapatan, tak dapat kerja oleh kerana kehadiran 6 juta orang pekerja asing ini tidak dikendalikan. Not being addressed. Dia bagi gula-gula, tapi the main issue yang tekan mereka ke bawah. Mereka tak perlu, sedekah. Mereka perlu satu working environment, satu wage structure yang adil. So inilah saya rasa bajet ini tak address the main issue. Dia hanya bagi gula-gula. Ya.
Oleh itu saya tak boleh sokong bajet ini. Terima kasih. Ya, Kota Tinggi.